dia bagi. Okey, saya buka soalan di Twitter Space. Nak tanya soalan dah. Oh, okey. Ni boleh ke Abang Zaid? Clubhouse. Okey, silakan. Okey, Assalamualaikum. YB, sihat ke? Alhamdulillah, terima kasih. Okey YB, soalan saya macam ni. Suatu ketika dulu, parti Islam Malaysia berhempas pulas menentang Akta SOSMA. Tetapi bila mereka menjadi sebahagian daripada kerajaan, tiba-tiba pula ada dalil untuk menghalalkan akta ini. Apa komen YB? Sebab itu bila kita bercakap di parlimen tentang sesuatu perbahasan, nombor satu kita kena clear. Perbahasan kita itu based on prinsip apa? What are the principles that we are discussing? Sebab tu dia tak boleh cakap merapu di dalam parlimen. Sebab bila dia cakap merapu, nanti benda itu akan makan you balik. Apa yang kita tentang SOSMA itu, ya, bukan soal kita tak mau nak tangkap orang yang nak rosakkan negara ini. Kita tak kata begitu pun. Kita tak kata kita tak mau tangkap mereka yang mengganas contohnya. SOSMA ini ialah apa dia panggil langkah-langkah ya, pencegahan measures bukan kita nak negara ni jadi elok dan sebagainya, tapi sebagai negara yang ada rule of law, ada prinsip hukum, kita tak dengan itu mewajarkan untuk buat apa saja yang kita nak, kerana ada sebab, kerana kemungkinan perkara itu boleh disalahguna dengan satu peruntukan yang kita kata open-ended, di mana sejarah telah terbukti dalam negara kita, bila ISA nak diperkenalkan, ahli parlimen ketika itu berdebat menyatakan bahawa ISA ini perlu dijaga betul-betul supaya memang untuk komunis betul, memang untuk kegiatan subversif betul. Tapi apa yang berlaku ISA, mereka tergoda untuk gunakannya di atas orang-orang politik. Lepas tu Dr. Burhanuddin kena. Lepas tu dia sambung pula masa tu operasi lalang. Dia sambung pula orang yang jadi penuh. Kemunting itu bukan pengganas komunis, tapi yang penuh di dalam kemunting itu ialah tahanan-tahanan politik. Ya, itu mana asas kebimbangan kita itu ada fakta. Yang kemudian kita tengok SOSMA. Kita lawan dulu. Masa kita membangkang SOSMA sampai pukul 3 pagi tak tidur di parlimen berdebat. Saya ada masa tu. Tapi akhirnya lulus. Okey, bila lulus, dia datang untuk ada satu clause yang perlu 5 tahun sekali dia akan datang untuk minta tambahan atau apa-apa di bilangan hari tahanan itu diminta untuk dipanjangkan. Kita tolak lagi. Kali ini dia orang datang kita tolak sebab kalau kita tengok SOSMA, yang kena tangkap SOSMA bukan pengganas. Bukan orang yang nak merosakkan negara, yang kena tangkap dia orang politik. Ya? Yang kena tangkap Maria Chin. Ya, yang kena tangkap sebelum itu apa nama tu bekas Tun punya seusaha tu kena tangkap sebab atas ni Khairi Khairi Jamuddin. Khairuddin. Dia pun kena di atas SOSMA. Jadi godaan pemerintah dengan satu kuasa yang begitu besar diberikan boleh disalahguna bukan untuk keganasan tapi untuk kepentingan politik. Itu yang kita lawan, itu yang kita bantah, dan kita menyatakan dalam hujah-hujah kita, kalau kita nak tahan orang lebih dari lanjutan yang ditetapkan, ada akta lain yang memberikan peruntukan itu. Tak perlu nak ada dia khusus sebab ini soal justice, ini soal undang-undang, dan presumably orang yang kita tangkap, mana boleh kita kata dia terus bersalah. Untuk buktikan kesalahan dia itu mesti mengikut prosedur dan proses. Bagi saya, inilah hujah-hujah kita yang masa saya PAS dulu pun sampai sekarang very konsisten, dan apa saja yang bercanggah dengan prinsip ini, kita tentang. Tapi, apa yang berlaku kepada kawan-kawan kita dalam PAS, dulu mereka guna kaedah yang sama. Bara'atu zimmah, al-muttaham bari'un qabla an yuthbata alaihi al-hukmu. Itu satu maxim di dalam fiqh. Ya, bara'atu zimmah, orang itu tidak boleh dikata bersalah melainkan dibuktikan dia bersalah. Tiba-tiba kamu tahan dia 28 hari, kamu tambah lagi 28 hari, kamu tambah mungkin setahun sedangkan dia tidak bersalah. Macam mana?
Jadi bercanggah. Tiba-tiba yang dia bawa berbuih mulut itu, hari ni dia kata boleh pula. Prinsip tak berubah. Mana boleh prinsip berubah? Kalau prinsip berubah itu bukan nama prinsip. Tapi yang berubah tu saya rasa bukan prinsip. Tapi orang yang bercakap tu dia berubah. Dia berubah, saya nak buat macam mana? Dia cari dalil lah. Supaya dia boleh mewajarkan perubahan dia tu. Bukan perubahan prinsip tu. Itu saya rasa bezanya kalau dibuat secara rumusan. Apa yang dihujahkan atas prinsip dengan apa yang dihujahkan di atas kepentingan peribadi. So itu dua benda saya rasa rakyat boleh buat perbandingan.